Betul. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis-salam wa adkhilna al-jannata daras salam. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله يا
Allah, Ya Ya Allah, kami bertaubat kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu, Ya Allah. Terimalah taubat kami, Ya Allah. Ya Allah, kami kembali kepadamu. Kami kembali kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, terimalah kembalian kami padamu. Ya Allah, kami menyesal, Ya Allah. Kami menyesal atas sekalian perbuatan kami. Ya Allah, ampunkanlah kami, Ya Allah. Ampunkanlah kami. وندمنا على ما فعلنا إلهي نستني الفردوس فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أعداد الرمان فهب لي توبة يا ذا الجلال وهي Tuhan ku telah ke syurgamu namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampun
ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Wahai Tuhan, selamatkan kami ini dari segala kejahatan dan kecelakaan. Kami takut, kami harap kepadamu. Suburkanlah cinta kami kepadamu. Kamilah hamba yang mengharap belas darimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin. Assalamualaikum ya Nabiyyur Rahmah. Assalamualaikum ya Nabiyyut Taubah. Assalamualaikum ya Awwal al-Mushaffa'. Assalamualaikum ya Awwal al-Syafi'. Assalamualaikum wa ala alika tahirin. Assalamualaikum wa ala ashabika ajma'in. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuh ala rifin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama dalam mengikuti pengajian pada setiap hari petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat,
dan dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, syukurlah kita pada hari semalam telah sempurna kita dalam berzikir dan berdoa, dan juga mereka yang berpuasa pada hari Ashura, salah satu daripada hari-hari kebesaran dalam Islam. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan kita punya pengajian selalu dengan zikrullah, dengan selawat, supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh share kepada kawan-kawan ya. Tuan-tuan pergi kepada tempat yang nama share, dan kemudian pergi pada option, dan kemudian tuan-tuan boleh paslah kepada keluarga, family, teman dan sebagainya, supaya semua mereka pun dapatlah mudah-mudahan kebaikan daripada kuliah yang kita sedang sampaikan ini. Ya para jemaah sekalian, dalam beberapa hari yang sudah kita sedang sibuk dalam untuk kita membicarakan tentang sejarah dan juga amalan dan fadilat, iaitu hari Ashura yang telah pun kita selesai mengerjakannya, dan juga telah selesai kita berdoa pada hari Ashura semalam. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua anda yang telah mengulurkan derma untuk anak-anak yatim, fakir miskin, dan juga bantuan-bantuan kepada orang yang susah. Semoga semua derma anda sekalian dikurniakan Allah keberkahannya dan kebaikan dan amalan dan darjat-darjat yang tinggi, dan apa yang kita niatkan untuk ibu ayah kita, keluarga kita, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Ta'ala. Amin ya amin ya rabbal alamin. Pada hari ini menyambung lagi dalam membaca kitab Syarhus Sudur, kitab yang menerangkan tentang hal mati dan juga kubur, yang telah disusun oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat kepada rohnya, dan semoga Allah Ta'ala memberkatkan kita dalam ilmunya dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hadiahkan kepada imam kita Al-Imam Suyuti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya para jemaah sekalian, dalam pelajaran-pelajaran kita terakhir, kita sudah pun menyebutkan tentang bagaimana perihalnya orang yang akan mati, dan bagaimana rohnya yang diangkat keluar daripada tubuhnya. Dan demikian juga apabila mayatnya dimasukkan dalam lubang kubur, maka kubur itu akan berbicara kepada mayat itu. Kalaulah mayat itu mayat orang yang salihin, maka kubur pun berkata, engkaulah sebaik-baik orang yang berjalan atas muka bumi ini, dan kau akan lihat apa yang akan kulakukan padamu. Maka kubur itu pun akan meluaskan dirinya seluas mata memandang, dan demikianlah dibukakan pintu syurga untuk dilihatnya, dan inilah tempat engkau. Maka bau-bauan syurga pun dimasukkan dalam kubur tersebut. Begitulah untuk orang salihin. Adapun untuk orang-orang yang tidak beriman, maka kubur itu akan mengata pada dia, engkaulah sejahat-jahat manusia yang paling aku benci, yang berjalan di atas muka bumi ini. Maka engkau akan lihatkan apa yang akan kulakukan kepada kamu. Maka dengan itu apabila mayat itu dibaringkan dalam kubur itu, maka kubur itu akan menghempitnya, sehingga kan tulang belulang dia menghempit antara satu sama lain. Na'udzubillah. Dan kau akan tengoklah apa akan aku azabkan kau. Maka dilepaskanlah ular-ular dan kalajengking dalam kubur tersebut. Maka dengan itu pada petang ini, menyambung daripada apa yang kita sebut itu, berkata Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati rohnya dan semoga Allah memberikan manfaat ilmunya kepada kita dunia dan akhirat. Bab azabul qabr, iaitu bab yang membicarakan tentang azab kubur. Berkata Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Jadi tuan-tuan ya, kalaulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang kita sudah sedia maklum, tidak ada siapa lagi orang yang lebih tinggi darjatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
pun minta lindung dari azab kubur. Ini kan pula kita umat yang biasa, yang tak sunyi pada salah silap dan dosa. Jadi kita amalkanlah setiap waktu sebelum kita beri salam, dalam tahiyat akhir, kita baca doa minta lindung dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab neraka jahannam dan dari azab kubur dan dari fitnah di hidup dunia dan akhirat dan daripada fitnahnya Masihid Dajjal, iaitu Dajjal yang sangat dikhawatirinya kerana dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi jangan sampai kita terkena fitnahnya. Begitulah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, azabul qabri haqqun, azab kubur itu adalah benar. Sebab tu kita orang beriman, kita beriman bahawa mati adalah benar dan azab kubur adalah benar. Nikmat kubur juga adalah benar. Kebangkitan yaumul qiyamah adalah benar dan perhitungan hisab adalah benar dan menyeberangi jembatan siratal mustaqim adalah benar dan syurga dan neraka adalah benar. Itulah iman kita, tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kalau begitu azab kubur adalah benar. Tak dapat kita nafikan. Walaupun orang itu mati dalam perut ikan. Walaupun dia mati dimakan oleh haiwan binatang-binatang buas. Walaupun badan jasadnya disimpan dalam muzium. Walaupun kita nampak dia macam patung tidak bergerak. Tapi tetap dia sudah masuk dalam alam barzakh. Alam barzakh ni ialah alam akhirat. Jadi alam akhirat ialah alam ghaib yang kita tak nampak dengan mata kita. Melainkan siapa yang Allah nak nampakkan. Jadi walaupun badannya terbaring di muzium, walaupun jasadnya dimakan oleh haiwan dan binatang buas, tetap dia sudah masuk dalam alam barzakh dan dia mendapatkan apa yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallam, al-qabru hufrat al-qabru rawdatun min riyadil jinan atau hufratun min hufarin niran. Kubur itu satu taman dari taman syurga ataupun satu kawah daripada api neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, kita ni semua akan mati. Tak ada siapa yang kekal. Banyak daripada kita, ibu bapa, datuk nenek kita dah balik dah. Dan demikianlah kita pun akan balik. Tak kira umur. Mungkin kita ingat aku ni muda lagi. Tak, belum tahu lagi. Orang muda pun mati, orang sihat pun mati, orang sakit, orang yang tua, dah tentulah dia dah sakit, dah tua. Yang muda, yang sihat pun tak mustahil mati. Bahkan hari-hari kita lihat dalam akhbar, ada kalanya gambar-gambar orang yang dah meninggal daripada kalangan orang yang muda, daripada kalangan orang yang kita kenal yang sihat. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puannya, jangan kita lalai daripada hari kita nak balik kepada Allah Ta'ala. Kecilkan sikit. Dan daripada Ibn Abi Shaybah dan juga daripada Imam Bukhari dan Muslim, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna ahlal qubur yu'adzabuna fi quburihim 'adzaban tasma'uhul bahaim. Sesungguhnya ahli kubur itu diazab dalam kubur-kubur mereka yang didengari oleh sekalian haiwan-haiwan, melainkan yang tak dengar ialah jin dan manusia. Itu saja. Selain daripada jin dan manusia, semua makhluk Allah, haiwan, burung, pokok, batu, kayu, semuanya mendengarkan akan azab kubur itu. Pernah satu masa Rasulullah SAW menunggang kenderaannya, dan apabila lalu satu tempat, kenderaannya itu agak ketakutan. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau punya kenderaan ni? Mungkin unta, mungkin kuda, Allahu a'lam. Maka kenapa nampaknya ketakutan? Nabi SAW menjawab, kerana dia mendengarkan azab kubur. Kerana kebetulan baginda Nabi dengan sahabat melalui kita katakan di tepi samping perkuburan.
Ya tuan-tuan dan puan-puan, begitulah dia kubur ni. Itulah sebabnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, bila dia mendengar akan kisah kubur, dia menangis sampai basah-basah janggut dia. Orang pun bertanya, "Ya Uthman, kenapa engkau begitu sekali menangis, sedangkan kalau kau mendengarkan akan azab neraka, kau tidaklah seperti ini. Tetapi mendengarkan azab kubur, engkau sangat-sangat menangis." Maka menjawab Sayyidina Uthman bahawa kubur ini adalah rumah yang pertama. Kalau di kubur ini selamat, maka selamatlah sampai di hari akhirat. Kalau di kubur ini tak selamat, maka tak selamatlah sampai ke akhirat. Jadi begitulah Sayyidina Uthman, dia faham. Inilah tempat rumah pertama akhirat. Jadi kita bila masuk akhirat tu, ialah apabila kita masuk dalam lubang kubur, ya. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Ya'la, dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Yusallatu 'alal kafir fi qabrihi 99 taninan." Dilepaskan kepada orang-orang yang tak beriman di dalam kubur mereka 99 ekor ular yang besar-besar yang mematuk dia sampai hari kiamat. Allah, itulah balasan Allah kepada orang-orang yang tak beriman. Na'udzubillah, bila duduk dalam kubur dilepaskan 99 ekor ular yang besar-besar. Gigi mereka taringnya ular itu panjang-panjang. Dan demikianlah ular ini akan mematuk orang ini sampai hari kiamat. Dan sekali patuk dia kalau ke bumi, racun dia itu akan menjadikan seluruh bumi ini menjadi racun dan tidak ada satu pun daun hijau yang akan hidup. Begitu dahsyatnya racun dia, sampai satu daun hijau pun tidak akan hidup di atas muka bumi ini dengan sekali patuk dia. Tapi itulah ular yang akan patuk kepada orang yang tak beriman. Dia terus patuk, bukan satu ular, bukan dua ular, tapi 99 ekor ular yang besar-besar akan terus mematuknya sampai hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada azab kubur, ya Allah. Matikanlah kami semua dalam iman, dalam Islam, ya Allah. Kau tetapkanlah iman kami, isteri, suami, anak cucu kami, adik-beradik kami, murid-murid kami dan sekalian mereka yang mengikuti program online ini, ya Allah. Matikanlah kami semua dalam iman. Janganlah kau terbalikkan iman kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Itulah dia balasan Allah kepada orang-orang yang tak beriman, ya. Jadi kepada orang-orang yang tak beriman tu kita kesian pada mereka. Walaupun mereka hidup pada zahirnya dalam kesenangan, tapi kesenangan mereka tu hanya sekejap saja. Tidaklah sampai 100 tahun pun tak ada, tetapi akhirnya mereka akan disiksa dalam kubur mereka. Dan demikianlah juga diriwayatkan daripada Imam Baihaqi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna azabal qabri min thalathatin." Sesungguhnya azab kubur tu kebanyakannya daripada 3 sebab. Pertama, daripada sebab mengumpat. Yang kedua, daripada sebabnya membawa mulut batu api. Yang ketiganya, dari sebabnya kencing yang tak bersih. Itulah di antaranya azab kubur dalam kubur. Apa sebabnya? Ialah pertama kerana mengumpat. Mengumpat ni senang bawa cerita hal orang. Kita cerita keburukan orang di belakang tuan dia. Itulah namanya mengumpat. Walaupun benar kita cerita kepada kawan kita tentang kejahatan seseorang, maka Nabi SAW menamakan mengumpat. Pernah satu masa Nabi melalui di tepi sekumpulan sahabat-sahabat, dan sahabat-sahabat tu sedang menceritakan keburukan saudara dia yang tak ada di situ. Maka Nabi SAW kata, "Jangan kamu mengumpat." Maka kata sahabat-sahabat, "Kami cakap ni benar ya Rasulullah." Maka jawab Nabi, "Kalau benar itu mengumpat. Kalau tak benar itulah namanya yang fitnah." Dua-dua tu dosa.
Yang fitnah pun dosa, yang mengumpat pun dosa. Habis ustaz, kalau dia buat salah macam tu, dia kena, kita tak cerita orang. Kalau kita nak betulkan dia, jumpa dia one by one. Tak ada pun kita doakan untuk dia perbaiki. Ataupun kita cerita kepada orang yang patut kita cerita untuk kita dapat penyelesaiannya. Umpamanya, isteri nak mengadu kepada mahkamah tentang suami tak beri nafkah. Pergilah kepada mahkamah. Buatlah pengaduan. Dan buatlah permohonan apa yang patut dia dapat sebagai seorang isteri. Sebagai contoh. Jadi begitulah pula kalau kita nak ceritakan kepada kawan kita, orang yang akan datang minta hutang dengan kau tu, kau baik-baik. Dia itu pernah minta hutang aku, tapi lepas dia berhutang, batang hidung pun tak nampak, bayang pun tak nampak. Kalau kau nak bagi, kau bagi sedekah sudah, jangan kira hutang. Itu bukan kita mengumpat, kita nak bagi peringatan. Pokoknya di sini, kalau tak ada sebab-sebab yang darurat yang semestinya kita cerita keburukan orang, awaslah, jauhkan diri daripada kita berbicara keburukan seseorang itu, melainkan dengan sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dia. Jadi Nabi SAW dah sebutkan 3 sebab yang besar yang menjadikan seorang tu diazab dalam kubur. Ada sebab-sebab lain lagi. Sebab pertama ialah mengumpat, bercerita keburukan saudara dia di belakangnya. Dan keduanya ialah batu api. Maknanya membawa cerita-cerita kepada saudara A, kepada B, B kepada A. Sampailah adik-beradik, saudara mara ni bergaduh. Kerana kita yang bawa cerita. Padahal bawa cerita kita tu mungkin betul dan mungkin tak betul. Pokoknya macam tu lah. Kalau tak betul itu fitnah. Kalau betul itu mengumpat. Tapi dua-dua tu menjadikan sebab saudara ini bergaduh. Maka dengan itu namanya batu api. Orang yang membawa mulut. Dan yang ketiga ialah kerana kencing yang tak bersih. Jadi apabila dia buang air kecil, dia tak tak betul-betul bersihkan dia daripada air kencing yang tersangkut dalam pundi-pundi kencing dia. Kemudian dia ambil wuduk, kemudian dia solat, kemudian air kencing masih menitis keluar, maka dia punya solat dia tak sah dan dia anggap dia sudah selesai solat tapi dia masih berdosa, dan itulah antara sebabnya kenapa dia kena azab dalam kubur. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui di tepi 2 kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 2 ahli kubur ini sedang diazab dikarenakan dosa-dosa yang mereka anggapkan kecil tetapi dia adalah dosa besar. Yang pertama ialah kerana dia batu api membuat mulutnya atau yang telah kita sebut tadi. Yang keduanya ialah kerana dia tidak bersihkan daripada kencing dia dalam masa dia nak mendirikan solat. Inilah dua-dua. Jadi Nabi SAW patahkan ranting-ranting pokok korma dan cacakkan di atas 2 kubur itu. Mudah-mudahan dengan tasbihnya daun-daun pokok yang masih hijau, maka meringankan akan azab orang dalam kubur itu. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Na'udzubillah menzalik. Jagalah, waspadalah. Sebab tu Nabi kata, fa'iyyakum wazalik. Awaslah kamu daripada yang demikian itu. Jaga-jagalah. Jangan sampai kita menjadikan diri kita terkena dengan salah satu daripada 3 perkara tersebut. Dan demikian juga daripada Al-Imam Bukhari telah meriwayatkan sepotong hadis di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahawa seseorang hamba daripada hamba-hamba Allah yang dihukumkan ataupun yang diazabkan di dalam kuburnya dengan rotan 100 rotan. Jadi mayat ini pun mintalah doa orang beriman. Ini diazabkan daripada hamba Allah yang beriman, orang Islam, orang yang beriman. Diazabkan dengan sesuatu dosa sebab yang akan nanti kita sebut tadi. Maka dia diazab dengan dirotan 100 rotan. Tapi dia bermohon, minta pada Allah diringankan. Maka dihukumkan 1 rotan saja. 1 rotan saja apabila dirotan dia, maka memenuhi kubur dia tu dengan api Allah. 1 kali rotan saja, pup, alamak, meletup macam kita kata, bom lah. Macam api penuh dalam kuburnya. Maka apabila dia tersedar daripada dia diazab dengan 1 rotan sampai kubur dia terbakar dia tu, maka dia pun berkata, ya Rabbi, kenapalah aku di rotan ini? Maka menjawablah para malaikat, engkau sembahyang yang tanpa ada kesucian. Maknanya solat dia tu tak suci, tak bersih. Kenapa?
Sebab antaranya dia tak ambil wuduk dengan betul. Antaranya bahawa dia tak bersih dalam istinja dia. Air kencingnya masih lagi ada dan dia pun solat. Ataupun pakaian dia tu ada najis. Umpama dia pergi ke toilet, dia buang air, kemudian mercik-mercik kena pada pakaiannya, terus dia tak kisah, tak peduli. Macam setengah-setengah, maaf kata, kencing, maaf buang yang besar tu, maaf buang yang kecil tu berdiri. Jadi apabila air kencing tu terpercik, kena pada pakaian dia, kemudian dia salat. Ini dah azab kubur tuan-tuan ya. Jaga, waspada, khususnya orang lelaki. Orang perempuan pun kenalah jaga juga pakaiannya tu, jangan sampai terkena pada najis. Dan di antaranya lagi kata malaikat tu, engkau melalui orang yang kena zalim tapi kau tak tolong dia. Orang yang kena zalim, orang yang teraniaya, kau biarkan dia, kau tak tolong dia. Ustaz, macam mana kita nak tolong? Kita nampak sekarang bagaimana kesusahan orang Islam kita yang terkena aniaya di mana-mana merata dunia. Sekurang-kurangnya kita doakan mereka. Ya Allah, selamatkanlah umat Islam kami yang teraniaya, yang dizalimi, ya Allah. Kalau ada rezeki, kita berikan infak, berikan dia sedikit sedekah. Seperti mana yang dilakukan oleh sebahagian daripada badan-badan kebajikan, ya, maupun badan kebajikan Islam ataupun international, untuk membantu orang Islam. Macam sekarang orang Islam kita yang kena bom dekat Yaman. Orang-orang Yaman, orang Islam kita, ya, dengan kerana peperangan saudara yang kita sedia maklum. Kita berhenti hantarkan bantuan sekadar yang mampu. Dan demikian juga yang di Lebanon yang bom meletup ataupun kita katakan storage yang meletup sampai mengakibatkan kerosakan dan kematian dan banyak yang luka parah. Kita ada sedikit, kita pun salurkan kepada badan-badan yang membantu mereka. Dan demikianlah anak-anak yatim, orang fakir miskin yang kita nampak mereka tu dalam kesusahan. Alhamdulillah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah derma dengan sempena hari Ashura. Kita derma, Allah Ta'ala jadikan setiap satu dirham, satu sen, satu dolar yang kita derma tu 700 kali ganda. Dan Allah Ta'ala berikan dia pahalanya sampai ke hari kiamat. Subhanallah. Itu kelebihan hari Ashura. Dan kalau siapa nak derma lagi boleh, kerana kita derma ni bukan kira hari Ashura. Semana-mana bila-bila kita ada rezeki, kita derma, Allah akan gantikan rezeki kita dengan berlipat kali ganda lagi. Jadi inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kamu melihat orang-orang yang kena zalim tapi kamu tidak membantu mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, ini antara sebabnya kenapa orang-orang beriman, ni orang beriman yang diazab dalam kubur, na'udzubillah min zalik. Dan demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, di mana orang yang melambat-lambatkan solat, ini pun satu sebab yang menjadikan dia diazab dalam kubur. Sebagaimana dikeluarkan oleh riwayatnya Ibnu Abi Syaibah daripada Amr bin Dinar, menceritakan ada seorang lelaki daripada keluarga ahli Madinah, orang Madinah, Masya Allah ya. Dia ada kakak dia tu meninggal dunia. Maka setelah ditanamkan, dikuburkan, maka orang ini, lelaki ini yang di mana dia mengkuburkan, memasukkan kakak dia dalam kubur, maka terjatuhlah wallet dia, beg duitnya dia dalam kubur tersebut. Apabila dia pun jalan pulang, dia sudah perasan beg duitnya sudah tak ada. Dan dia teringat, itu waktu aku masuk dalam kubur tu, maka beg duit aku tu terjatuh. Jadi dia pun patah balik ke kubur. Dia nak pergi ambil lah, sebab kubur Madinah ke, kubur kat Mekah ke, dia punya cara dia tu, tuan-tuan, dia cuma tutup atas saja tutup. Macam ada pintu lah. Jadi sepenuh-penuh kubur tu semua kosong. Jadi tutup pintu saja. Jadi dia pun bukalah pintu tu dan kemudian nak ambil lah beg duit ataupun wallet dia terjatuh. Tiba-tiba ternampak api keluar daripada kubur tu. Allahu Akbar. Cepat-cepat dia tutup balik. Kemudian dia pun balik ke rumah. Dia pun jumpa mak dia. Mak, apakah dosa yang kakak ada buat ni? Kenapa kau tanya? Maka dia pun ceritalah pada mak. Mak, tadi saya balik ke kubur kakak untuk ambil saya beg duit saya. Tapi bila dibuka pintu kubur tu, maka keluar api menjulang-julang. Saya tutup balik dengan segera. Maka kata mak dia, kakak engkau itu suka lambat-lambatkan sembahyang. Nampak tuan-tuan? Kakak engkau tu suka melambat-lambatkan sembahyang. Kanat tuakhirus salat wala tusalli fi ma azunnu bi wudu. Dan kadang-kadang sembahyang pun tak ada wudu. Tak ada wudu pun sembahyang.
Inilah kadang-kadang maaflah kerana mengambil ringan. Wuduk dia dah batal, dia salat juga. Ataupun ambil wuduk tapi tak sempurna. Ataupun ada buat kesalahan dalam masa berwuduk. Sebab tu tuan-tuannya, kita bukan hanya sekadar salat yang kita belajar. Kita juga wajib belajar kesucian. Membersihkan diri, mengenal apa itu najis dan apa yang tidak najis, dan kita mengetahui apakah yang membatalkan wuduk kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, dengan izin Allah, insyaAllah bila buku fikir kita telah sampai buku fikir yang tuan-tuan sudah menempah dan buat bayaran, sudah pun berlepas daripada negara jiran kita menuju ke Singapura, insyaAllah dalam beberapa hari yang dekat ini akan sampai, dan setibanya nanti saya akan menghubungi para jemaah yang telah buat penempahan untuk kita nak kirimkan ke rumah mereka, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalau dah semua orang dah dapat buku dalam tangan, kita akan mulakan pengajian daripada awal lagi. Daripada bab najis, daripada bab air, daripada bab berwuduk, daripada bab bersuci, supaya mudah-mudahan kita tak dah terkena dengan azab kubur. Ya Allah, selamatkanlah kami dari azab kubur, ya Allah. Jadikanlah kami dari orang yang menjaga solat kami dan menjaga wuduk kami, dan jadikanlah kami orang yang terlepas pada azab kubur dengan barakat syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan demikianlah kakak engkau ini, antara lagi sifat dia ialah dia suka ambil tahu hal orang. Dia pergi ke rumah jiran, waktu orang dah tidur, dia dengar, letakkan telinga kat dinding rumah jiran, nak dengar apa perbualan suami isteri, apa yang berlaku dalam rumah sebelah tu. Ini kepo lah kita kata, jaga tepi kain orang. Ini antara sifat-sifat orang yang na'uzubillah diazab dalam kubur, dibakar dalam kubur. Ya tuan-tuan dan puan-puan, buanglah sifat-sifat ini. Pertama, jangan lambat-lambatkan solat, ya. Kalau bagusnya bila masuk waktu solat, segerakan solat di awal waktu, itulah amalan yang paling afdal sekali. Dan keduanya, jangan sampai kita akhir sekali waktu solat. Dan dekat habis waktu solat baru nak solat. Apalagi kalau sudah keluar waktu solat baru nak solat. Apalagi kalau tak solat langsung, na'uzubillah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, satu solat yang diqadakan dengan sengaja, ya, maka dia akan diazab dalam neraka selama satu huqbah. Satu solat yang diqada, bukan tak solat tapi dia qada, dia dah luar waktu dia qada. Dia akan duduk dalam neraka selama satu huqbah. Satu huqbah tu ialah 80 tahun. Na'uzubillah, 80 tahun. Satu hari dalam neraka seperti 1000 tahun dalam dunia. Na'uzubillah. Berapa puluh ribu tahun nak duduk dalam neraka kerana satu solat dia qada. Melainkan kalau dia ada uzur. Apa uzurnya dia Rasulullah? Nabi SAW jawab ada dua. Tertidur mana tak sengajalah tertidur. Tapi takkanlah tiap-tiap hari tertidur saja. Ini ada something wrong, ustaz. Saya pernah takkanlah tiap-tiap hari tertidur. Mesti kena usaha. Macam kenapa aku selalu tertidur? Subuh tak bangun. Sebab tidur lambat. Sibuk dengan dia punya WhatsApp dia, dengan internet dia. Sampai pukul 2 pagi. Macam mana nak bangun subuh? Tidurlah awal-awal, dapat bangun tahajud. Pukul 11 dah tidur. Paling lambat pukul 12 dah tidur. Allah jadikan malam tu untuk tidur. Tetapi lah ustaz, saya kerja malam. Okey, kerja malam pun ada shift. Sekarang kalau kita kerja malam sampai balik rumah dekat subuh, jangan tidur terus. Kalau dah tahu ni aku kalau tidur tak boleh bangun, duduk bersandar sekejap. Mudah-mudahan kita waktu subuh kita bangun, kita solat, lepas tu kita tidur. Tapi jangan biasakan tidur lepas subuh, pun kurang baik juga, ya. Dan demikian juga, iaitu kalau yang kedua, uzurnya diberikan kemaafan kalau dia terlupa. Terlupa ni pun bukanlah tiap-tiap hari terlupa. Terlupa ni orang-orang yang dah biasa solat awal waktu. Tapi satu ketika dia tu tersibuk sangat dengan kerja. Kemudian dia pun diingat dia dah solat. Pasal selalu dia solat awal waktu. Dah habis waktu solat, dah masuk asar. Aku ni belum zuhur lagi. Astaghfirullah. Itu dia terlupalah. Ini pun semua kita kata kadang-kadang. Jarang. Bukan banyak. Ini kalau tiap-tiap hari asyik terlupa.
Kau nak makan kau lupa ke? Tak ada orang lupa nak makan. Mesti dia, alamak lapar. Oh, tahu makan, tahu nak makan. Ini nak solat kau boleh lupa. Ini memang kaki tak solat lah ni. Maaf tuan-tuan ya. Jadi kita yang terlajak macam tu, kita bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Habis Ustaz, macam mana Ustaz kalau sekiranya kita ni nak lepaskan daripada azab kubur? Maka nak lepaskan diri kita pada azab kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita tentang beberapa amalan yang di mana Nabi menunjukkan kepada kita akan selamat daripada azab kubur. Diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan juga Imam Hakim Tirmizi rahimahumullah. Ini ulama-ulama hadis besar tuan-tuan ya. Daripada Abdurrahman bin Samrah mengatakan, satu hari kita keluar bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita bermalam pada satu malam. Maka pada esok harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beritahu, aku malam tadi bermimpi benda yang pelik. Nabi cerita, aku nampak ada orang daripada umat aku yang didatangi oleh malaikat maut nak ambil roh dia. Maka dia punya amalan berbuat baik pada ibu bapaknya datang dan menolak malaikat maut itu dengan cara baik. Mana jangan kasar-kasar ya, ambil orang ni lemah lembut sikit. Oh Masya Allah, berbuat baik pada ibu bapa. Ni jaga tuan-tuan ya. Anak-anak yang ada mak bapak lagi, jagalah baik-baik. Selamat kau nanti dalam sakratul maut. Yang keduanya, iaitu aku nampak ada orang yang di mana dia itu didatangi oleh azab kubur. Didatangi oleh azab kubur dan kemudian datanglah wuduk dia menolak azab kubur tu. Ini kelebihan berwuduk. Mana berwuduk dengan betul. Yang kita sebut tadi wuduk yang salah itu membawa azab. Tapi kalau wuduk yang betul, dia akan menolak azab kubur itu. Dan demikian pula aku melihat ada daripada umat aku yang telah dikeromoni oleh syaitan. Syaitan datang nak menggoda dia waktu dia nak nazak, waktu nak meninggal. Maka datanglah zikrullah menolak syaitan-syaitan itu. Zikrullah, zikir. Kena baik zikir tuan-tuan. Baca istighfar, baca selawat. Dan begitulah juga kita baca tasbih. Sekurang-kurangnya tiap-tiap hari 100 kali pagi. Astaghfirullahalazim. Baca 100 kali selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Petang pun macam tu. Itu paling kurang lah tu ya. Maka zikrullah itu akan menghalau syaitan-syaitan tu. Dan Nabi tambah lagi, aku lihat ada orang daripada umat aku yang dikeromoni oleh malaikat azab. Malaikat azab pula nak ambil dia punya roh dia. Maka datanglah solat dia. Solat yang dijaga 5 waktu menghalau malaikat azab. Malaikat azab pun kena halau. Dan begitu pula aku lihat antara umat aku yang di mana dia dalam keadaan kehausan. Ya, haus dia dalam kubur dia. Maka datanglah kepada dia, iaitu amalan puasa dia. Amalan puasa memberikan dia minuman. Subhanallah. Kerana dia dalam masa berpuasa tak dapat minum, dia sabar. Maka bila dalam kubur dia kehausan, ibadat puasa datang membawa air untuk dia. Dan ada antara umat aku yang aku lihat, mereka itu mendatangi, melihat para nabi-nabi dengan umat-umatnya. Dia pun nak datang, nak dekat para nabi-nabi dan umat tu, tapi dia dihalau. Maka datanglah kepada dia mandi hadas besar. Mandi hadas besar? Mandi hadas besar pun ibadat tuan-tuan. Orang yang mandi hadas besar yang tak sah, yang tak sempurna, jadi azab dalam kubur. Na'udzubillah. Sebab dia masih dalam hadas besar. Kalau dia mandi hadas besar tak betul. Jaga tuan-tuan ya, khususnya kaum wanita bila bersih daripada uzur, mandi tu biar setiap helai rambut tu semua dibasahi. Jangan ada yang tak basah. Dan yang mana bawa kuku-kuku semua tu bersih, kena air. Dan mandi hadas besar ni akan membawa dia pergilah duduk dengan orang-orang yang salihin itu. Masya Allah. Ini kelebihannya. Dan demikian Nabi mengatakan lagi, aku lihat orang daripada umat aku yang di mana dia dalam kegelapan. Depan dia gelap, belakang gelap, atas gelap, bawah gelap, kiri kanan gelap. Masya Allah. Maka datanglah haji dan umrah dia, membawa dia keluar daripada kegelapan dan bawa dia pergi ke cahaya terang benderang. Subhanallah. Ini kelebihan haji dan umrah. Habis ustaz kita ni tak pergi haji lagi, tak pergi umrah, macam mana ni dah COVID ni? Tak apalah, kita letakkan niat.
niat aku nak pergi haji ni, aku kalau rezeki kau Covid ni tak ada ni, aku nak pergi haji. Kau tak pergi haji, aku nak pergi umrah. Pun sama juga pahala. Innamal a'malu binniat. Setiap amalan tu dengan niat pun kita sudah dapat pahalanya. Dan demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada antara umat aku yang mereka berbicara. Ni Nabi nampak dalam mimpinya. Mereka berbicara kepada orang beriman, tapi orang beriman semua diam tak jawab. Maka datanglah silaturrahim. Orang yang menghubungkan silaturrahim, dia datang pula dan dia berkata, wahai orang beriman, jawablah apa yang ditanya oleh saudara kamu. Jadi saudara kamu ni orang yang menyambung silaturrahim. Kamu menyambung ke apa yang dia jawab, yang dia soal. Masya Allah. Jadi mereka pun menjawab. Tidaklah orang yang beriman itu keseorangan. Dan begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melihat ada orang daripada umat aku yang di mana wajah dia tu dipanasi dengan bahangnya api neraka. Di dalam kubur ni dibahangkan dengan api neraka di wajahnya, di tangannya. Maka datanglah sedekah dia datang dan melindungi dia, wajahnya dan kaki tangannya dari neraka, dan diletakkan, dia bawa sedekah tu dalam kepalanya untuk melindungi dia. Masya Allah, bersedekah. Sebab tu beruntung, bertuah, tahniah, congratulations kepada anda yang telah bersedekah pada hari semalam dan sebelumnya dengan kemuliaan Ashura, dengan kemuliaan Rasulullah SAW. Semoga menjadi pelepas daripada kepanasan dalam kuburnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan demikian lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan aku lihat di antara umat aku yang diambil oleh malaikat Zabaniyah, malaikat yang garang, yang nak melontarkan dalam api neraka. Maka datanglah dia, iaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Apa tu? Iaitu kita yang bernasihat pada orang untuk buat yang baik dan menegah daripada kejahatan. Maka dia akan datang dan dia akan halau malaikat-malaikat yang nak menarik kekasih dia tu jatuh ke neraka. Masya Allah, dia selamatkan daripada jatuh ke dalam neraka. Dan Nabi mengatakan, aku lihat lagi daripada umat aku yang di mana mereka itu terduduk di atas lutut mereka dan terlindung mereka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datanglah akhlak yang baik, husnul khuluq, akhlak yang baik, sifat akhlak dia lemah lembut, sifat dia pemurah, pemaaf, ya, sifat dia tidak sombong. Maka dia akan datang mengambil tangannya, membawa dia ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akhlak yang baik, membawa kita dekat dengan Allah Taala. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, dan aku lihat ada daripada umat aku yang di mana buku amalan dia tu berterbangan nak pergi ke sebelah tangan kiri. Kita ni tuan-tuan di padang mahsyar, di mana kita akan dapat buku amalan kita. Buku amalan kita ni kalau datang di tangan kanan, ni tangan kanan. Tangan kanan ni saya, mungkin tuan-tuan nampak macam kiri, tapi ni saya punya tangan kanan. Maka maknanya ini ahli syurga. Tapi kalau buku dia datang ke tangan kiri, tangan kiri atau dia berbelakang, itu tanda dari api neraka. Jadi Nabi menceritakan, aku melihat ada orang itu buku dia sedang melayang nak pergi ke tangan kiri. Maka tiba-tiba datanglah sifat takut dia kepada Allah, sifat takut kepada Allah. Maka akan datang membawa buku amalan tu ke tangan kanannya. Masya Allah, takut pada Allah tuan-tuan ya. Kita ni bila keseorangan, kadang-kadang kita tengok orang tak ada, kita beranilah nak buat dosa. Ingat, Allah melihat kita di mana pun kita berada, walau seorang diri pun Allah melihat kita. Dan demikianlah Rasulullah SAW menceritakan, aku lihat lagi daripada umat aku yang mana timbangan dia, timbangan dosa pahala dia tu, dosa dia tu berat dan kebaikan dia tu ringan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka datanglah amalan-amalan soleh dia. Amalan soleh dia itu apa? Banyaklah. Yang dia bersedekah, yang dia sembahyang malam, yang dia baca Quran, akan datang dan memberatkan timbangan pahala dia. Dan demikian pula Nabi mengatakan, aku lihat di antara umat aku yang sudah sampai di pinggirnya neraka. Maka datanglah, iaitu sifat dia lemah lembut dan suka menangis kepada Allah. Dia menangis pada Allah, malam-malam fikirkan diri, dosa aku banyak, mati aku dah dekat, ya Allah. Maka dia akan selamatkan orang ni daripada pinggir api neraka.
Dan antaranya aku melihat umat aku yang di mana sedang ditolak dalam neraka. Maka datanglah air mata yang dia menangis kerana Allah. Tadi dia fikir, ini air mata yang mengalir kerana Allah. Maka datang selamatkan dia daripada terjurnam masuk dalam neraka. Dan aku melihat di antara umat aku yang menggeletar di atas jembatan Siratal Mustaqim. Menggeletar di ketakutan. Maka datanglah sifat dia husnuzan. Sangka baik dia dengan Allah. Sangka baik. Kita wajib sangka baik pada Allah. Allah senantiasa baik pada kita. Habis ustaz, saya ni sakit ni macam mana? Sakit kau pun Allah baik pada engkau. Kerana Allah nak hapuskan dosa engkau. Nak angkatkan darjat engkau. Habis ustaz, saya susah ni, ekonomi ni, COVID ni. Ini pun baik pada engkau. Kerana dengan kau susah tu, kau redha, kau sabar, Allah angkat lagi darjat tinggi. Makna di sini kita kena sangka baik dengan Allah. Jangan kita, kenapa Tuhan jadikan aku macam ini? Kenapa Allah Ta'ala takdir aku ni? Aku sembahyang tak tinggal. Jangan sangka buruk dengan Allah Ta'ala, ya. Maka begitulah Nabi mengatakan, aku lihat lagi antara umat aku yang di mana mereka itu ada kadang-kala yang dalam keadaan merangkak atas jembatan Siratal Mustaqim. Ada yang jalan terkesut-kesut, ada yang merangkak. Maka datanglah selawat dia kepadaku, menyelamatkan dia. Selawat Nabi SAW. Jadi orang yang di atas jembatan Siratal Mustaqim, yang jalan terkesut-kesut, yang jalan merangkak-rangkak, maka selawat pada Nabi SAW akan datang dan selamatkan dia sampailah dibawa ke depan pintu syurga. Ini tuan-tuan, ya, banyakkan selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah Nabi kata, aku lihat ada orang pada umat aku yang ada sampai depan pintu syurga tertutup, tak buka untuk dia. Maka datanglah ucapan La ilaha illallah. Inilah kalimat tauhid. Dia akan datang, dia akan bukakan pintu syurga, maka masuklah hamba Allah ni dalam syurga. Sebab tu Nabi kata, iaitu syurga ini, miftah syurga ialah kalimah La ilaha illallah. Ada juga yang sebutkan, iaitu miftah, iaitu kunci syurga ialah as-salah, sembahyang. Dalam sembahyang kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Jangan lupa tuan-tuan, ya, sembahyang jaga, baca la ilaha illallah. Kalau boleh kita baca la ilaha illallah sampailah 70,000 kali. Siapa yang baca kalimah la ilaha illallah 70,000 kali, maka dia telah melepaskan diri dia daripada api neraka. Amalkan, tak banyak. Satu hari 1,000. Allah, ustaz, banyaknya 1,000. Okeylah, berapa kau boleh baca? Satu hari 500. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak sampai 4 minit dah habis 100. Kalau kita baca 1,000, Allah, bukan banyak mana. Kau boleh baca surat khabar, kau boleh baca internet, kau boleh tengok WhatsApp kau. 1 jam, 2 jam. Baca la ilaha illallah tak boleh. Setengah jam pun tak boleh. Allah, pecah-pecahkanlah. 5 minit pagi, 5 minit tengah hari dan sebagainya. Satu hari habis 1,000, 70 hari habis 70,000. Siapa yang baca la ilaha illallah, ini untuk kebaikan kita juga. Maka selamatlah dia daripada azab neraka. Dan begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada antara umatku, aku lihat ada manusia yang telah digunting-guntingkan akan bibir-bibir mereka. Nabi kata, ya Jibril, ini siapa mereka ni ya Jibril? Jibril pun mengatakan, inilah orang yang bawa mulut. Nampak? Dia bawa mulut dia, cerita keburukan orang sana ke sini sampai orang bergaduh. Maka inilah akan nanti digunting-gunting bibir dia. Dan Nabi melihat lagi ada orang yang di mana yang digantungkan dengan lidah dia tu di atas api neraka. Maka Nabi kata, ya Jibril, siapa ni pula ya Jibril? Maka Nabi Jibril jawab, inilah orang-orang yang menyakiti orang beriman, yang tidak mereka berbuat salah. Kawan saudara Islam kita tuduh dia lah, mencuri lah wang dia lah, buat khianat, dia buat perkara tak baik. Padahal dia tak buat itu semua. Kita buat penuduhan yang palsu itu, kita lah nanti besok lidah kita dicangkut dan digantung atas api neraka. Sebab tu waspada tuan-tuan, sekarang ini zaman moden. Kita dulu kalau nak mengumpat, nak mengata orang, nak cari kawan. Sekarang tak perlu cari kawan. Duduk seorang-seorang dalam bilik saja. Dalam 1 minit saja kita type. Kita hantar mesej pada kawan 10 orang, 50 orang. Maka tersebarlah mesej tu sampai 1,000, 2,000 orang. Sebabnya kita
mencerita keburukan orang. Dosa besar kita. Awaslah tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita menyebarkan keburukan hal orang yang kita tak pasti. Kalau pasti pun, kalau tak ada keperluannya, tak perlu kita sebarkan. Ya, sebab kita dah sebut tadi, kalau benar pun maka itu adalah mengumpat. Kalau tak benar, itu adalah fitnah. Lebih baik kita diam. Kita tak tahu, Allahu alam. Jangan kita masuk campur, ya. Serah kepada urusan Allah Ta'ala. Ya, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya, daripada amalan-amalan yang dapat selamatkan kita daripada azab kubur. Dan jangan lupa, antara amalan yang baik sekali yang telah kita sebutkan beberapa kali ialah membaca surah Tabarakallazi biyadil mulk, iaitu juz yang ke-29. Surah itu surah yang pertama, juz yang ke-29. Dan juga surah Alif Lam Mim. Zalikal Alif Lam Mim tanzilul kitabil la raiba fi. Itu surah Sajadah pada juz yang ke-21. Juz 21. Itu semua 30 ayat. Tak banyak tuan-tuan, ya. 5 minit dah habis. Siapa yang selalu baca kedua surah, dia akan selalu selamat daripada api neraka dan dia akan selamat daripada azab kubur. Dalam hadis dan riwayat menyebutkan dua surah ini akan berhujah, ya Allah, kalau benar aku ini adalah ayat-ayat daripada kitab suci-Mu, kau lepaskanlah hamba-Mu ini daripada azab kubur. Kau lepaskanlah hamba ini daripada azab neraka. Maka selamat dia daripada azab kubur, selamat dia daripada azab neraka. Amalkan setiap malam. Sebab tu Nabi pesan, ajarkan kepada anak isteri kamu supaya mereka semua membacanya pada setiap malam. Kalau dapat lepas maghrib, tak dapat lepas maghrib, lepas daripada isyak. Kalau terlepas juga, tak dapat lepas maghrib, lepas isyak, besok pagi selagi sebelum zuhur, amalkan, bacakan. InsyaAllah, mudah-mudahan dia sama pahalanya seperti kita bacanya pada waktu malam. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sedikit kita punya perkongsian pada petang ini. Apa dia tu azab kubur dan apakah dia yang mendapat selamatkan kita dari azab kubur. Mudah-mudahan, ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu, ya Allah, dengan sifat belas kasihan-Mu dan dengan berkatnya syafaat Nabi Rasulullah SAW, selamatkanlah kami, ibu ayah kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, pakcik makcik kami, semua anak cucu kami, dan sekalian murid-murid kami dan para pegawai kami, dan sekalian mereka yang mengikuti program online ini, ya Allah. Selamatkanlah semua kami daripada azab kubur, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada azab yaumul qiyamah. Selamatkanlah kami daripada azab neraka, ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama Rasulullah SAW di yaumul mahsyar, berdiri di bawah panji-panji Nabi kami dan dapat minum air telaga Kausar di tangan Nabi kami, ya Allah. Terimalah doa kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, penyakit anak isteri kami, adik-beradik kami, keluarga kami, dan mereka yang mengikuti program ini online, dan mereka yang bermohon doa dari kami, ya Allah. Ya Allah, angkatkanlah penyakit COVID-19 pada negara kami dan semua negara-negara jiran dan semua seluruh dunia, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan iman dan taqwa untuk beramal soleh dan istiqamahkan kami di atas amal taat padamu, ya Allah. Dan jangan kau matikan seseorang kami melainkan di atas kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matikanlah kami dengan iman, matikanlah kami dengan Islam, matikanlah kami pada pagi Jumaat dari bulan Ramadan, sedang kami sujud padamu atau mati syahid di jalanmu dalam kota Mekah atau kota Madinah Munawwarah, ya Allah. Ya Allah, kau bukakanlah kembali masjid-masjid kami supaya dapat kami beribadah seperti biasa. Mudahkanlah, bukakanlah kembali Mekah dan Madinah supaya dapat kami mengerjakan haji dan umrah, dan bukakanlah kembali Baitul Maqdis supaya dapat kami berziarah ke kiblat kami yang pertama, ya Allah. Ya Allah, semua kami dalam pengajian ini mempunyai hajat, ya Allah. Kabulkanlah semua hajat kami dan hajat sekalian hadirin hadirat yang mengikuti program ini, ya Allah. Hajat dunia dan hajat akhirat, tiada suatu pun hajat kami melainkan semuanya adalah kecil di hadapan-Mu. Engkau-lah yang maha berkuasa, kepada Engkau kami bermohon dan kepada Engkau kami berserah diri, dan daripada Engkau kami letakkan harapan, ya Allah. Engkau-lah Tuhan yang sangat luas rahmat-Mu. Kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkanlah umat Islam
Islam kami yang tertindas, yang dizalimi, yang dalam kesusahan, yang dalam kelaparan. Selamatkan umat Islam kami di negeri China, di negeri Myanmar, di India, di Kashmir. Selamatkan umat Islam kami di Palestin, di Syria, di Yaman, di mana-mana mereka berada, ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan kami yang kecil ini, ya Allah. Maafkanlah segala kelemahan dan kekurangan kami dalam amal ibadat kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ saja untuk petang ini. Mari kita akhiri dengan sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar dan doa pelindung dan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Mari kita baca selawat. Siapa baca selawat ni 10 kali pagi dan 10 kali petang, insya-Allah akan Nabi sambut kita dalam waktu kita dimasukkan dalam kubur kita, insya-Allah. Selawat itu ada dalam FB saya. Siapa yang belum dapat ijazah saya ijazahkan. Silakan untuk beramal. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib al-aliyil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, siapa-siapa yang nak membeli kitab fikir yang kita akan gunakan pada bulan depan, insya-Allah, bolehlah lihat pada FB saya untuk mendapatkannya. Dan siapa nak teruskan derma untuk kebaikan orang fakir miskin, madrasah, masjid yang kita bantu, bolehlah menghantarkan melalui FB saya, insya-Allah. Sekian saja, sama-sama saya akhiri dengan minta maaf dalam penyampaian saya ada kesilapan, kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.